Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada video kali ini kita nak tengok tentang tajuk yang juga sangat penting, iaitu beriman kepada hari akhirat. Setiap makhluk, semua makhluk akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Tak kisahlah sama ada dia manusia, jin, haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Kerana tidak ada manusia ataupun makhluk yang kekal hidup selama-lamanya. Kerana sifat makhluk ini kehidupannya hanyalah sementara, tidak kekal abadi seperti Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat baqa, yang kekal. Hari akhirat merupakan satu hari yang sangat menggerunkan, sangat dinanti-nantikan, juga penuh dengan kejutan. Apakah yang dimaksudkan dengan beriman kepada hari akhirat ini? Yang ini bermaksud bahawa percaya bahawa alam ini akan hancur. Bila kita kata alam, dia bukan sahaja terhad pada bumi, tak. Tetapi semua alam, sama ada alam jin, alam yang kita tak nampak, alam semesta, seluruhnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang pertama. Kemudian perlunya kita percaya bahawa kita semua, sama ada jin, orang kafir, orang beriman, para rasul, para awliya, akan dihimpunkan. Sebelum dihimpunkan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada satu tidur yang sangat panjang. Kemudian kita akan menuju ke padang mahsyar untuk dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksudkan sebagai beriman kepada hari akhirat. Maknanya sebagai seorang orang yang beriman, orang Muslim, tidak boleh kita katakan bahawa hidup kita di dunia ini hanya di sini sahaja. Tamat di dunia saja, tidak ada alam yang seterusnya. Salah. Kita beriktikad bahawa adanya hari akhirat. Sebab itu di dunia ini adanya perhitungan dosa dan pahala. Kerana apa? Balasannya, siksaannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika hari akhirat nanti. Tapi sebelum kita menempuh hari akhirat, maka dunia ini akan kiamat terlebih dahulu. Dan hari akhirat ini merupakan nama-nama lain bagi hari kiamat. Hari kiamat ini juga bermaksud hari pembalasan, hari pengadilan, hari kebangkitan, hari perhitungan. Kerana di situlah nanti bahawa kita semua akan dipertontonkan amalan kita, sama ada baik ataupun buruk. Sebelum berlakunya ataupun dibangkitkan seluruh makhluk, manusia dan jin di akhirat kelak, maka dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu adanya hari kiamat. Persoalannya, adakah hari kiamat sudah dekat dengan kita? Ataupun adakah hari kiamat ini dah nak berlaku tak lama lagi ataupun sudah berlaku zaman dulu? Adakah ada tanda-tandanya? Jawapannya, ada tanda-tanda hari kiamat. Ada dua tanda-tanda hari kiamat, iaitu tanda-tanda yang kecil, juga tanda-tanda yang besar. Apakah tanda-tanda kecil kiamat? Adakah dia sudah berlaku? Antaranya ialah apabila manusia ini mula berlumba-lumba membina bangunan-bangunan yang tinggi, bangunan-bangunan pencakar langit. Maknanya kalau kita tengok sekarang ni, sama ada di negara kita ataupun di luar negara, bangunan-bangunan pencakar langit ini makin banyak. Ini merupakan antara tanda-tanda kecil kiamat. Seterusnya, apabila orang wanita menyerupai lelaki dan orang lelaki menyerupai wanita, sama ada mereka bertukar gender ataupun dari sudut penampilannya, maka ini merupakan tanda-tanda kecil kiamat yang sebenarnya kalau kita tengok, cukuplah di negara kita telah banyak orang-orang yang menyerupai jantina yang lain, terlalu banyak. Dan seterusnya, apabila jumlah wanita, jumlah orang-orang perempuan lebih ramai daripada orang laki-laki, itu juga merupakan tanda-tanda kecil kiamat. Dan seterusnya, antara tanda-tanda kecil kiamat ialah apabila terlalu banyaknya, tersebarnya cerita-cerita fitnah, cerita-cerita dusta dan pembohongan, sehingga kan kita keliru mana satu berita yang betul, mana satu berita yang salah, kerana terlalu banyak tersebar dengan begitu meluas. Lagi-lagi zaman sekarang ni kita ada Facebook, WhatsApp dan sebagainya, mudah untuk sesuatu berita itu viral tanpa kita ketahui kesahihan maklumat tersebut. Tanda-tanda besar kiamat merupakan tanda-tanda yang sangat menggerunkan. Tetapi orang beriman
hatinya terus kekal dan utuh, memantapkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda besar kiamat pula kita nak tengok ialah apabila matahari terbit daripada barat. Kebiasaan dan memang fitrah alam, matahari akan terbit daripada timur. Dia akan terbit daripada timur, kemudian dia akan terbenam di sebelah barat. Tetapi apabila sudah hampirnya dunia ini kiamat, maka matahari ini akan terbit daripada barat dan dia akan terbenam di bahagian timur. Ini merupakan tanda-tanda yang sangat besar. Seterusnya, apabila turunnya Nabi Isa alaihissalam, apabila Nabi Isa diutuskan oleh Allah Ta'ala, ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk membunuh Dajjal. Dan seterusnya keluarnya Dajjal untuk merosakkan manusia, menipu manusia. Dajjal ni apabila dia keluar, maka dia akan menyebabkan huru-hara yang sangat-sangat hebat. Kacau bilau dibuat. Dan di antara tanda-tanda lain juga apabila keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yang ini satu kaum perosak yang akan merosakkan bumi. Ini merupakan tanda-tanda besar kiamat, yang mana kita sebagai orang beriman bukanlah tugas kita untuk menentukan tanda-tanda ini dah keluar ke belum, ataupun kita kata dah keluar dah. Itu bukan tugas kita. Tugas kita sebagai orang yang beriman, orang yang mencari redha dan kasih sayang Allah, ialah terus meningkatkan keimanan, memperbanyakkan amal soleh, meninggalkan dosa-dosa, supaya kita ni dipilih oleh Allah Ta'ala untuk sentiasa menjadi hamba-hambanya yang terpilih dan dijaga di bawah lindungannya. Perjalanan hidup manusia ni sebenarnya, siapa manusia? Kita. Perjalanan hidup kita ni sebenarnya sangat singkat. Tahu tak lepas ni kita akan ke mana, dan ataupun sebelum ni kita ni sebenarnya berasal daripada mana? Manusia ni kitaran hidupnya ialah dia bermula daripada alam roh. Alam roh. Selepas alam roh, maka manusia ini akan berpindah ke alam dunia. Maknanya daripada alam roh, kemudian dia menjadi janin, dia membentuk rupa bentuk bayi, dan seterusnya menjadi bayi dalam kandungan ibu kita selama 9 bulan. Seterusnya dilahirkan oleh ibu kita, maka kita hidup dekat dunia ni. Sekarang ni kita berada di alam dunia. Sebelum ni kita berada di alam roh ataupun alam rahim. Jadi persoalannya, selepas ini kita ke mana? Jawapannya ialah selepas kita duduk tinggal di alam dunia, maka lepas ni kita semua akan pindah ke alam barzakh. Ini alam kubur. Maknanya sebelum kita ke alam barzakh, maka kita akan menempuh kematian terlebih dahulu. Sebab tu kita kena berdoa, moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan husnul khatimah kepada kita. Maka selepas kita tinggal, ataupun masa kita dah tinggal di alam barzakh, maka kita akan berpindah ke, ataupun sebelum tu, dunia akan digegarkan, alam ini akan digegarkan dengan berlakunya hari kiamat. Maka manusia kacau bilau, gunung gadang berterbangan, bintang-bintang langit jatuh. Apabila berlakunya hari kiamat, maka manusia-manusia yang tadi telah dimatikan oleh Allah Ta'ala, semuanya akan dibangkitkan dan manusia akan menempuh hari akhirat, yang mana mereka akan berkumpul di padang mahsyar. Maka semasa di padang mahsyar nanti, maka akan ada satu proses dikenali sebagai proses hisab. Maknanya manusia ini amalannya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlakunya proses menghitung amalan. Nak tengok dosa ke pahala yang berat. Sekiranya amal soleh kita banyak dan rahmat Allah Ta'ala berpihak kepada kita, maka nanti kita akan dimasukkan sama ada ke syurga ataupun neraka. Tapi sebelum dimasukkan ke syurga dan neraka, kita perlu meniti titian sirat terlebih dahulu. Titian sirat ni dikatakan bahawa halusnya titian sirat ni ialah apabila kita ambil selai rambut kita, kemudian dibelah 7, maka sehalus itulah titian sirat. Orang beriman, dia boleh lalu titian sirat ni dengan sangat pantas. Tapi orang kafir ataupun orang-orang yang tidak mendapat ataupun tidak mempunyai amal soleh yang banyak, maka akan ada kesukaran untuk dia menempuh. Sebabkan siapa yang berjaya meniti titian sirat, maka tempatnya di syurga. Kerana bawah titian sirat ni, bawah dia ialah bakaran api neraka. Maka siapa yang jatuh akan terus dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah perjalanan hidup manusia. Maka sekarang ni kita baru dekat fasa yang kedua ataupun ketiga. Sebab sebelum ni kita di alam roh, alam rahim, sekarang ni di alam dunia. Kita semua akan menempuh selepas ini kematian dan akan duduk di alam barzakh. Anak yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu
buat persiapan untuk menghadapi kematian. Kerana kita tidak akan terlepas daripada kematian, maka perbanyakkan amal soleh, perbanyakkan kerja-kerja kebajikan, teruskan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kerana apa? Kerana kat dunia ni sajalah tempat kita untuk kumpul seberapa banyak amal. Ditakdirkan kita mati lepas tengok video ni ke, ataupun minggu depan Allah Ta'ala takdirkan kita untuk meninggal dunia, adakah minggu-minggu sebelum ni terisi dengan kebaikan, ataupun minggu-minggu sebelum ni kita isi dengan kejahatan, perbuatan-perbuatan maksiat? Maka sekiranya kita dah isi minggu-minggu ini dengan perbuatan yang sia-sia, yang maksiat, maka cepat-cepat kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Ucapkan istighfar banyak-banyak, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima taubat kita, dan mudah-mudahan kita ini tergolong dalam golongan yang bakal mendapat rahmat dan kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Jadi sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.